Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Jens Juso dan saya ingin berkongsi dengan anda topik pada hari ini iaitu apa beza conscious dan subconscious mind dan bagaimana ia mempengaruhi emosi anda. Okey, hai. Apa khabar semua? Terima kasih kepada anda yang sudi join sharing Cik Jen pada hari ini. Okey, sebelum Cik Jen nak mulakan sharing pada hari ini, Cik Jen nak buat disclaimer terlebih dahulu. Okey, ini adalah pengalaman saya, Cik Jen, dalam usaha menjaga kesihatan diri dan keluarga. Saya bukan doktor, motivator, psikologi. So, apa yang saya kongsikan adalah apa yang saya faham dari kelas-kelas yang Cik Jen pernah hadiri. So, Cik Jen simplifikan dalam bentuk yang mudah untuk kita sama-sama fahami. Dan Cik Jen harap moga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda yang mendengar di luar sana. So, sila share kepada rakan-rakan anda, like dan komen. Okey. Topik hari ni, apa beza conscious, subconscious mind dan bagaimana ia mempengaruhi emosi anda. Okey, sebelum Cik Jen nak kupas dengan lebih dalam apa itu conscious dan subconscious mind, so Cik Jen nak share dengan anda, Cik Jen nak kita semua yang sedang mendengar sharing Cik Jen pada hari ini gambarkan kita ni macam komputer. Komputer tahu kan? Komputer tu apa kan? Komputer. Okey, kita gambarkan kita ni seperti komputer. Okey, kalau komputer tu apa yang ada? Komputer. Okey. Yes, kalau komputer tu dia mesti ada hardware dan software. Hardware tu apa? Hardware tu komputer tu lah. Software tu apa? It's something yang install, yang dimasukkan di dalam komputer tu untuk bagi komputer tu beroperasi. Itu kita panggil sebagai software supaya komputer tu berfungsi seperti apa yang dimahukan. Okey, bestnya komputer ni, komputer, kita cakap pasal komputer okey, kita adalah komputer. Imagine kita ni komputer. Okey, bestnya komputer, ia ditentukan oleh software apa yang kita install. Macam kalau kita tengok komputer kita kat rumah, okey, sekarang ni mungkin orang dah tak pakai, orang cakap laptop lah, laptop. Okey, kita ditentukan laptop kita tu ditentukan oleh software apa yang kita install dan hardware dia. Okey, kalau hardware tu bagus, maksudnya kalau kita beli komputer tu, kalau spek dia tu bagus, very high end, so dari segi performance mestilah best, tak ada lag, best saja kan. And then kalau kita install software yang best-best dekat dalam komputer kita tu, jadi kita mesti enjoy nak access apa-apa application yang ada dekat dalam komputer kita tu. Sebab software yang kita install tu semuanya software yang best,
mungkin secara mendalam lagi, mungkin cikgu boleh cakap software yang bermanfaat ke, tak bermanfaat ke. Contohnya software, mungkin banyak game, mungkin banyak software-software yang berbentuk ilmiah atau design. Is up to, yes, it's up to, maksudnya macam mana kita nak bentuk komputer tu berfungsi dengan best. Serupa juga macam kehidupan kita sekarang ni. Okey, kehidupan kita ni bayangkan kita ni seperti komputer. Okey, kehidupan kita ni ditentukan oleh apa yang kita install dekat dalam minda kita. Faham tak maksud yang cuba Cikgu relatekan di antara komputer dan diri kita. So kita ni adalah, kita ni hardware. Okey. Jadi kehidupan kita ni bergantung apa yang kita install dekat dalam minda kita. So dalam erti kata lain, minda kita ni adalah software. Apa yang software kita masukkan dekat dalam minda kita ni? So otak kita ni badan kompartmen kita ni adalah hardware. Okey, jadi anda bayangkan. Okey, so sekarang ni anda dah dapat tangkap kan? Okey, apa yang dimaksudkan dengan kita ni, komputer kita ni, macam mana diri kita, kehidupan kita ni dibentuk. Alright, okey, kalau anda dah faham, okey, let's get started. Okey, untuk topik hari ni, okey, kita santai-santai saja, sembang-sembang. Okey, kita chill-chill je. Cikgu cuba sampaikan pengertian ini dengan cara Cikgu sendiri. Macam mana Cikgu faham bila Cikgu attend all the classes. Dan Cikgu cuba combine-kan. Dan Cikgu harap apa yang Cikgu cuba sampaikan berdasarkan contoh-contoh yang Cikgu nak bagi anda satu gambaran yang jelas dan simple. Okay, let's get started. Okay, 4 perkara yang Cikgu nak share. Okay, perkara pertama iaitu apa itu conscious mind. Okay, yang kedua, apa itu subconscious mind. Yang ketiga, apa beza conscious dan subconscious mind. Dan yang keempat, bagaimana conscious dan subconscious mind ni mempengaruhi emosi. Okay, are you ready? Alright, okay. Apa itu conscious mind? Okay, conscious mind ni, okay, Cikgu tak akan menggunakan ayat-ayat apa orang kata, ialah kalau Cikgu ni doktor ke, motivator ke, psikologi, mungkin ada term-term tertentu yang digunakan oleh mereka secara scientifically. Okay, macam Cikgu, apa yang Cikgu cuba sampaikan kepada anda adalah my term, which is saya sebagai orang biasa-biasa saja yang suka mencari ilmu dan cuba mengaplikasikan ilmu tu terhadap diri kita sendiri untuk kita apply dalam kehidupan kita. Okey, Cikgu cuba simplifykan. Okey, apa itu conscious mind? Okey, conscious mind ni dia adalah minda sedar. Okey, sedar. Maksudnya logik. Maksudnya apa yang kita fikir. Macam sekarang ni, apa yang kita fikir. Contohnya, Cikgu tengah fikir apalah Cikgu nak cakap dalam live ni. Itu adalah minda sedar. Maksudnya, Cikgu sedar apa yang Cikgu buat sekarang ni. So, fikir. Okey, contohnya lah, kalau kita nak pergi, contohnya makan. Kita nak keluar makan lunch lah. Selalu kalau kita ke office ni, kita cakap, nak pergi makan lunch kat mana hari ni? Okey, kita fikir, okey, kita pergi kat kedai A ni, kita pergi kedai nasi ayam ni, okey, kita pergi kedai tom yum ni. Okey, jadi kita fikir. Dan kita keluarkan senarai apa yang kita fikir. Kadang-kadang, okey, contohlah nak pergi makan, kita keluarkan 3 senarai lah. Okey, pergi kedai nasi ayam, kedai tom yum, okey, KFC. Okey, lepas tu kita kena pilih. Takkan kita nak makan tengah hari serentak 3-3 kita nak pergi ni, mulut ada satu je. So, secara logiknya. Okey, nampak tak dekat situ dia punya related dia? Okey, berkenaan dengan conscious mind. Okey, kita kena fikir. Sama juga macam kita nak gosok gigi.
Gosok gigi. Okay. Kalau budak-budak kan, macam sekarang kita tahulah macam mana nak gosok gigi kan. Contohnya kalau budak-budak kecil-kecil kan, contohnya kita suruh dia gosok gigi. Cikgu sekolah tadika nak suruh budak-budak gosok gigi. Okay. Dia akan fikir, macam mana nak gosok gigi ni Macam mana Apa yang dia perlu buat nak gosok gigi ni Apa kena ada kalau nak gosok gigi ni? Oh, kena ada berus gigi, kena ada ubat gigi, kena ada cawan. Ubat gigi ni untuk apa? Berus gigi ni untuk apa? Cawan ni untuk apa? So banyak benda yang kena fikir tau. Fikir ini untuk apa ini untuk apa macam kita tengah fikir sekarang ni. Contohnya nak makan apa hari ni? Kita fikir nak makan apa tadi? Kita cakap KFC ke? Nasi ayam ke? Tom yum ke? Kita tengah fikir. Okay, so clear tak apa itu conscious mind? Conscious mind ni adalah minda sedar, logik, fikir. Okay, apa yang kita tengah fikir sekarang ni. Kita sedar kita lakukan benda tu. Alright? Okay, next. Apa itu subconscious mind? Subconscious mind ni dia adalah minda separa sedar. Dia melibatkan emosi. Dia berlaku secara automatik. Okay, contohnya jantung. Kita fikir tak? Okay, jantung kau bekerja sekarang. Lepas tu kita paru-paru kita. Kita fikir tak? Kita suruh tak dia buat benda? Tak kan? Kita hidup kat dunia ni memang jantung tu memang Allah dah jadikan memang dia akan sentiasa berdegup selagi nyawa dikandung badan. Tiba pula kan. So tak, jadi nak bagi contoh untuk anda lebih faham. Contohnya jantung kan. Jantung tu memang secara automatik ni dia bekerja. Selagi kita ni hidup, maka jantung kita tu berdegup lah. Contoh macam paru-paru. Apa fungsi paru-paru? Paru-paru tu kan, dia tahulah kan fungsi dia untuk apa. Tapi dia bekerja secara automatik. Secara automatik. Itu adalah subconscious mind. So benda tu berlaku secara automatik. Dia dah jadi habit. Okay. Cik Jan relatekan contoh yang Cik Jan bagi pada contoh nombor 1 tadi. Conscious mind dan juga subconscious mind. Okay. Contohnya. Okay. Kita gosok gigi. Berus gigi. Okay. Kalau budak kecil, bila kita suruh berus gigi, mungkin dia fikir macam mana nak buat. Ini untuk apa, itu untuk apa. Tapi kita ni yang dah dewasa, and then kita mesti bangun pagi, ikutlah aturan. Kalau kita bangun pagi, okay, kita start tertib kita bila masuk bilik air. Okay, bila kita mandi, kita mesti gosok gigi. Kenapa kita mesti gosok gigi? Sebab itu dah jadi kita punya tabiat yang kita lakukan. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka. Tiba-tiba pula dah menyanyi pula aku ni. Tak ada, Cikgu nak bagi contoh dekat anda. Okay. Bangun pagi, kita gosok gigi. Kita dah tahu, kita dah set dekat kita punya minda separa sedar ni yang itu adalah aktiviti yang kita lakukan. Kita punya tabiat sebab kita lakukan benda tu hari-hari. Bila kita lakukan sesuatu tu hari-hari, dia dah jadi tabiat. Dia dah jadi habit. So itu adalah dikawal oleh minda separa sedar kita. Okey, lagi satu Cikgu bagi contoh ya. Okey, contohnya lah, okey. Kalau anda ni nak beli kereta idaman. Contohnya nak beli Honda Civic. Contohnya, bukanlah Cikgu nak cakap Cikgu jadi peminat Honda Civic. Tak. Cikgu nak bagi contohnya. Okay, okay, bila kita punya mindset, kita dah set, cantiknya Honda Civic tu. Cantiknya Honda Civic warna putih tu. Warna merah lagi cantik. Cantiknya warna hitam misteri. Okay, mindset kita asyik fikir Honda Civic. Hari-hari tengok Myvi pun dah macam Honda Civic. Perasan tak? Bila kita terlalu obses terhadap sesuatu tu, bila kita keep thinking, so dia store dekat dalam minda separa sedar, dia dah jadi satu tabiat. Secara tidak sengajanya atau automatiknya dekat jalan raya. Okay, jalan raya ni kan ada banyak kereta. Bukan Honda Civic je. Myvi pun ada. Azia pun ada. Nissan pun ada. Apa-apa kereta lah.
Tapi bila mindset kita dah suka sangat dengan Honda Civic tu, bila tengok je Honda Civic, kita dah tak pandang dah kereta-kereta lain tu. Lori ke, apa tu, apa motor ke yang hebat-hebat ke, walaupun keluar Ferrari sekalipun, tapi bila mindset kita dah cakap, yang Honda Civic ni memang best. Memang mindset kita terpandang dekat Honda Civic tu je. Nampak tak? Apa itu minda separa sedar? Dia adalah secara automatik. Sebab dia dah jadi satu tabiat. So dia akan jadi automatik. Mindset kita store benda tu dekat dalam kita punya minda. Okey. Cikgu harap anda faham penjelasan yang cuba Cik Jen berikan dan anda boleh bezakan apa itu minda sedar ataupun conscious mind dan juga subconscious mind. Okey, kita pergi ke perkara nombor 3. Cik Jen dah explain nombor 1 tadi. Apa itu conscious mind? Iaitu logik, fikir. So, yang kedua apa itu subconscious mind? Iaitu separa sedar, automatik. Perkara yang berlaku secara automatik. Jantung, bernafas. Okey, apa habit yang kita buat setiap hari subconscious mind. Okey, yang ketiga. Okey, Cik Jen nak share dengan anda apa beza di antara conscious dan subconscious mind ni. Okey. Subconscious mind dan conscious mind, beza dia seperti yang Cik Jen dah share tadi. Conscious mind ni kita fikir. Lepas tu kita akan buat pilihan. Okey, kita akan buat pilihan. Dekat situ dia akan lalu kita punya filter system. Okey, dekat situlah dia akan ikut kita punya belief system. Okey, contohnya macam nak pergi contohnya nak pergi makan tadi kan. Okey, kita nak makan KFC ke, nasi ayam ke, tom yum. Okey, mungkin kita punya otak percaya, hari ni aku nak makan KFC sebab KFC ni sedap sangat kalau KFC dekat Cawangan ni. Jadi bila kita dah pilih, jadi dia akan pergi kepada kita punya subconscious mind. Okey, dia akan store dekat kita punya subconscious mind. Dia ada banyak sebenarnya. Kan? Sebab kita ni minda sedar ni, kalau untuk pengetahuan anda, dia hanya 10% aja. 10% dan selebihnya 90% tu adalah minda separa sedar. Kalau anda Google lah, banyak sangat topik-topik yang ada dekat Google ajar macam mana kita ni nak gunakan the power of kita punya subconscious mind. Okay? Subconscious mind kita ni memang power kalau kita tahu macam mana kita nak gunakan kita punya subconscious mind. Dia memang power kerana dia adalah 30,000 kali lebih power daripada kita punya conscious mind. Sebab subconscious mind ni dia deal dengan kita punya emosi. Okey? Dia maksudnya dia emosi yang dah lama kita simpan sejak kita daripada kandungan ibu, and then kita jadi baby, and then kanak-kanak, kita alami zaman remaja, tu semua dia store dekat dalam kita punya subconscious mind. Okey, contohnya kan, macam kalau kita tengok cerita apa-apalah, kan banyak drama dekat TV kan, and then cerita tu sedih, and then kadang-kadang bila kita tengok cerita tu macam cerita kita, and then it trigger the emosi kat dalaman kita ni, membuatkan kita mungkin kita menangis tengok cerita tu. Padahal orang lain tengok cerita tu tak ada apa pun, tapi kita menangis. Kenapa kita menangis? Because
dia trigger balik tau. Benda-benda yang lama, yang dah lama kita store dekat dalam kita punya conscious mind. Sebab tu conscious mind kita ni memang betul-betul power. And then banyak sangat information yang kita store dalam kita punya subconscious mind. Subconscious mind. Emosi kita store dekat dalam subconscious mind. So banyak sangat perkara yang kita store dekat dalam subconscious mind. Jadi ada perkara tu bagus, ada yang tak bagus, ada yang tak perlu. Jadi sebab tu kita kena filter. Perlu ke? Tak perlu ke? Adakah apa yang ada emosi, contohnya emosi, selalunya emosi yang ada dekat dalam subconscious mind kita ni, kita perlu simpan ke? Adakah dia positif? Adakah dia negatif? Contohnya macam pengalaman-pengalaman kita yang lepas, pengalaman hidup kita, pengalaman mungkin happiness kita, kita punya sadness kita masa zaman-zaman lampau yang lepas, semuanya di-store di dalam subconscious mind. Ada juga pengalaman-pengalaman yang kita susah sangat nak lupakan. Mungkin itulah yang menyebabkan kita punya emosi kita ni jadi tak stable, because kita keep ingat perkara tu, sebab perkara tu adalah perkara yang negatif, which is not good kepada kita. Alright, so cikgu harap anda dah boleh bezakan ya. Dia keyword dia simple dia, conscious, logic, kita fikir. Okey, subconscious ni adalah tabiat dan berlaku secara automatik. Alright, kita move kepada item nombor 4, perkara yang keempat. Bagaimana conscious dan subconscious mind ni mempengaruhi emosi? Okey, macam Cik Jan cakap tadi ya. Okey, bila kita ada orang kata peristiwa yang berlaku di masa lampau, so ia akan di-store dekat dalam kita punya subconscious mind. Sebab apa? Kita asyik ingat. Kan Cik Jan cakap tadi, bila kita sentiasa ingat, macam ingat Honda Civic tu, ingat. Jadi kepala otak kita ni melekatlah benda tu. Contohnya kalau peristiwa tu memang anda tak boleh lupakan, peristiwa adalah peristiwa perit yang pernah berlaku masa anda kecil-kecil dulu sampai sekarang anda tak boleh nak buang. Sebab apa? Ingat. Selagi kita ingat peristiwa tu dan kita tak flush benda tu, kita tak buang, itu yang jadi toksik dekat dalam kita punya minda dan boleh efek kita punya total kesihatan dan kita punya immune system. Topik ni kalau nak kupas memang dalam lagi. Hari ni objektif Cik Jan just cuma nak share secara high level saja apa kaitannya conscious, subconscious dan juga emosi. Okey. Untuk pengetahuan anda, emosi adalah hasil daripada tindakan subconscious mind. Okey. Kita berbalik tadi, kita fikir itu adalah conscious mind. Lepas tu bila kita fikir, kita pilih. Kita pilih yang kita nak delete ke, nak simpan ke. Itu pilihan. 10% je masa kita fikir tu, 10% je daripada 10 yang kita fikir tu, satu je kita buat, mungkin 2, mungkin 3, mungkin tak langsung. Okay, so bila kita fikir, lepas tu kita pilih. Bila kita pilih, daripada situ dia akan trigger apa tindakan yang kita nak buat. Apa tindakan? Sama ada macam mana kita respon terhadap sesuatu perkara tu. Sama ada kita nak respon secara positif ke, secara negatifnya. Dekat situ yang kita gunakan minda fikir kita, akal dan fikiran kita. Okey, dekat situlah yang penting yang kita punya belief system kita tu. Belief system tu. Macam mana kita nak filter. Dekat situlah main peranannya belief system. Ini adalah amat penting tau. Dia
filter apa yang nak perlu masuk dekat apa minda kita. Okey, dia punya rules. Okey, sekiranya tindakan anda itu adalah tindakan yang positif, so dia akan memberi manfaat kepada anda dan juga orang lain. Sekiranya tindakan yang anda buat itu adalah tindakan yang negatif, ia akan merosakkan diri anda sendiri dan juga orang lain. Okey? Contohnya macam orang anxiety. Macam sekarang ni dalam keadaan kita pandemik sekarang ni, kita tengok banyak sangat video-video yang kita dapat dekat WhatsApp pasal orang bunuh diri. Subhanallah. Kita tak tahu apa orang kata pengalaman hidup dia. Okey, apa kisah silam dia yang menyebabkan dia melakukan tindakan seperti itu. Nampak tak tindakan? Tindakan apa yang dia buat? Okey, dia bunuh diri. Adakah tindakan itu bagus untuk diri dia? Bagi dia itu adalah yang terbaik. Sebab dia punya filter system, dia punya belief system cakap, dia dah macam tak guna dah aku hidup dah dekat dunia ni. Baik aku bunuh diri saja. Sekiranya filter system kita tu bukanlah bagus. Kita tengok juga macam mana kita filter kita punya mind ni. Ia bergantung kita punya kehidupan. Level of ilmu yang kita cari. Kalau hari-hari kita tengok benda yang negatif, and then kalau hari-hari kita selalu berada dalam keadaan circle yang negatif, maka negatiflah yang akan datang kepada diri kita. Sekiranya kita ataupun orang yang nak bunuh diri tu berada pada circle yang positif, Cik Jan percaya mesti kawan-kawan ni bagi moral support dekat dia, bagi galakan dekat dia. Okey. Dan mesti dia tahu, okey, kalau kita bunuh diri ni, apa impact dia. Even roh kita pun maksudnya akan tergantung dekat dunia ni tau. Apa kesan-kesan dia. Kalau dia fikir dan boleh lakukan satu tindakan secara rasional, mungkin dia tak lakukan. Tapi kita tak boleh nak judge sebab kita tak tahu apa kisah-kisah silam dia, kehidupan dia yang dah di-store di dalam dia punya subconscious mind yang buatkan dia trigger yang dia kena nak bunuh diri dan dia tak boleh nak handle. Okay, this is subjective to say because individual itu sendiri macam mana kita manage kita punya subconscious mind. Sebab itulah penting untuk diri kita, kita kenal diri kita ni. Kenal diri kita ni, kenal macam mana kita nak filter diri kita ni. Dan the best is kita buang segala pahit-pahit masa lampau. Apa yang dah berlaku, kita flush. It's not easy to flush. It's not easy to remove. Okay? Yang bercakap macam Cik Jan cakap sekarang ni, mungkin orang cakap senanglah Cik Jan cakap nak flush. Yes, I totally admit it's not easy untuk kita buang sesuatu perkara yang betul-betul bagi luka dalam dekat kita. But a process untuk kita buang tu. Okay, apa tindakan yang kita semua lakukan untuk dapatkan proses untuk buang benda-benda macam tu. Okay, so proses tu yang penting sebenarnya. Jadi proses tu yang menentukan tindakan yang anda lakukan adalah betul ke tak betul. Okay, Cik Jan nak share lah satu orang kata bukan tips lah, satu dia bukan tips, tapi dia satu contoh yang bagi anda nampak apa relatednya di antara fikir, pilih, tindakan dan emosi. Alright, Yang ni Cik Jan dapat bila Cik Jan join kelas daripada Bonda, dan Cik Jan rasa macam amat
bagus benda ni, and then bila kita relatekan dengan kita punya kehidupan dan macam mana kita nak manage kita punya conscious mind dan subconscious mind. Okay. Setiap fikiran, conscious, setiap fikiran dia akan hasilkan pilihan. Okay, kita punya filter system. Okay, setiap pilihan akan hasilkan tindakan. Okay, apa tindakan yang kita nak buat? Yang macam Cik Syah tadi, okay, sama ada positif ke negatif ke tindakan. So, tindakan yang kita nak hasilkan sebenarnya dia bergantung kepada level of ilmu yang anda ada dan juga you punya circle you. Okay, circle you. Okay, faham sampai kat situ? Okay, next. Setiap tindakan akan hasilkan pengalaman. Okay, ini yang pengalaman tu bila kita nak settlekan sesuatu isu tu kan kita bertindak. Jadi itulah peristiwa yang kita alami. Macam mana kita nak settlekan? Okey, pengalaman tu adakah dia memberi kita pengalaman yang best? Adakah dia memberi kita pengalaman yang langsung tak best? Ataupun 50-50? Okey? So, daripada pengalaman tu, okey, setiap pengalaman tu dia akan hasilkan emosi. Dekat situlah di mana terhasilkan emosi, sama ada kita nak save atau kita nak simpan emosi yang happy-happy ataupun yang tak baik pun nak simpan, yang boleh merosakkan kita punya minda, jiwa, raga dan juga keseluruhan kesihatan kita. Okey, Cik Jen rasa cukuplah sharing Cik Jen pada hari ini. Harap sharing Cik Jen dapat memberi anda sedikit sebanyak pengetahuan dan juga definasi conscious dan subconscious mind tu, so anda boleh mendapat satu gambaran yang lebih jelas dengan cara yang Cik Jen sendiri terangkan kepada anda dengan cara yang simple, dan semoga sharing ini dapat memberi manfaat kepada anda, dan Cik Jen harap sangat anda boleh like Cik Jen pada hari ini, komen dekat bawah kalau anda suka, dan sekiranya ia memberi manfaat, anda boleh share Cik Jen punya sharing pada hari ini kepada kawan-kawan anda di luar sana, dan juga kepada sesiapa sahaja yang rasa memerlukan ilmu ataupun memerlukan cara ataupun memerlukan kefahaman apa itu conscious dan subconscious mind, dan macam mana conscious dan subconscious mind ni boleh memberi kesan kepada emosi. Okay, thank you very much. Tunggu sharing Cik Jen yang seterusnya. Stay tuned.